Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul inni umirtu an a'budallah mukhlishan lahuddin. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku diperintahkan supaya menyembah Allah dengan penuh tulus ikhlas kepadanya. Surah Az-Zumar ayat yang ke-11. Alhamdulillah, segala kesyukuran kita panjatkan kepada kurniaan kepada Allah semata-mata di atas kurniaannya yang tidak terhitung banyaknya, baik yang bersifat zahir maupun yang bersifat batin. Dan semestinya nikmat itu diikat dengan kesyukuran agar penambahbaikan terhadapnya terus menerus mendekatkan diri kepadanya. Mutiara tasawuf kali ini membicarakan persoalan ikhlas. Baik, yang pertama, definisi ikhlas. Ulama telah mendefinisikan ta'rif ikhlas itu kepada beberapa ta'rifan. Namun secara kesimpulannya, ikhlas boleh diertikan sebagai penjernihan amal dari segala penyakit dan noda. Sama ada penyebab noda itu datangnya dari makhluk, seperti mengharapkan pujian atau sanjungan daripada mereka, ataupun penyebabnya itu datang daripada amalan diri sendiri, sehingga merasakan dirinya telah selamat daripada kemurkaannya. Baik, itu makna yang disebutkan oleh para ulama. Apakah makna ikhlas? Iaitu penjernihan amal. Penjernihan maksudnya bersih. Bersih segala amalan daripada segala penyakit dan noda. Penyakit sini bukan makna keji mana. Penyakit yang ada pada amalan, nama dia riak. Itu penyakit. Kenapa kita bubuhkan penyakit? Sebab dia boleh dihilangkan. Penyakit boleh disembuhkan. Penyakit riak boleh dihilangkan. Penyakit sombong, sum'ah, ta'jub boleh dihilangkan. Kerana itu disebutkan bahawa dia adalah penyakit. Kalau tak ubat, dia merebak. Dan kalau diubat, insya-Allah dia boleh disembuhkan. Maka tidak ada istilah penyakit awak tak ada ubat. Tidak ada istilah. Itu istilah orang sains pakai. Dah tak ada benda nak tahu nak buat, dia tak ada ubat. Padahal setiap penyakit ada ubatnya. Baik, kemudian bersih daripada penyakit dan noda. Noda maknanya ialah kekotoran. Kekotoran disebabkan sesuatu yang timbul daripada hati kita, akibat daripada orang, atau akibat daripada diri sendiri. Akibat daripada orang tu apa? Bila mendapat pujian, sedap kamu jadi imam, sejuk opah dengarnya, sedap lah, kata dia. Itu pujian. Maka dalam hati dia pun kembang. Dia mula membandingkan dia dengan orang lain. Sebab tu kita tengok Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, segala pujian bagi Allah. Maksudnya segala benda hak puji ni, hak baik-baik ni Allah punya. Walillahil hamd, dan kepada Allah tu tertumpu segala pujian. Kalau kita ni orang puji kita, kita rasa seronok, kita rasa berbangga, kita rasa kita punya sebab tu lah yang jadi hebat tu, maka kita belum mengenal Allah.
Okey, cantik cucu Kak Song. Ada tengok lah opahnya. Kita pun tengok opah dia. Tak sama langsung dengan cucu. Jadi bila kita ada perasaan macam itu, maka kita belum mengenal Allah. Orang yang mengenal Allah, dia balikkan balik pujian tu pada Allah. Hadza min fadli Rabbi. Allah, pinjaman Allah. Ini tidak cantik rumah awak. Tengoklah berapa belanja. Itu namanya riak. Namanya sombong. Orang yang sombong, orang yang riak, dia belum mengenal Allah. Kita ada dua benda dalam dunia ni berkenaan dengan hidup. Yang pertama, mengetahui hidup. Yang kedua, mengetahui tujuan hidup. Bila mengetahui nak hidup, maka kita pun fikir dengan ada makanan boleh hidup, dengan ada pekerjaan boleh hidup, dengan ada makan kita boleh hidup. Maka anak kita kalau berhenti kerja, kita mula susah hati. Macam mana kau nak hidup? Laki kau tu berhenti kerja tu, apa kau nak hidup? Sebab dia hanya faham hidup tu dengan gaji, dengan makan. Dia tak faham yang kedua tu, maksud hidup. Maksud hidup kita bukan untuk bekerja. Kita bukan dilahirkan untuk mencari rezeki sebagai seorang cikgu sekolah. Kita dijadikan oleh Allah untuk ibadat pada dia. Itu maksud hidup. Dan saya dah sebut pada tuan-tuan 2-3 hari ni, dalam nak mencapai maksud hidup tadi, beribadat kepada Allah tadi, Allah sediakan segala kelengkapan untuk kita hidup. Jangan takut. Kalau ikut logik kita, dah pencen, susah hatilah, kerja dah habis, pencen dah, tetap Allah bagi makan. Budak yang baru lahir, ya Allah, apa nak kerja tu, sok-sok tak ada tu, baru sebulan sok-sok tak ada. Jangan takut, Allah bagi hidup dia. Yang kamu kena faham betul-betul ialah maksud kamu hidup, tujuan kita hidup. Maka Allah Ta'ala sediakan segala sesuatu, sehinggalah darah yang mengalir, jantung yang mengepam, buah pinggang yang membersih, semuanya Allah bagi. Jangan takut. Aturan ada, kamu kerja kamu hanyalah berbuat ibadat kepada Allah. Aku akan bagikan semuanya, termasuklah rezeki, termasuklah telan air liur pun, termasuklah keturunan, harta benda dan sebagainya. Maka apabila orang memuji kamu, janganlah kamu kata itu aku yang punya, itu asbab aku yang buat. Sebaliknya, baliklah kepada Allah. Maka orang yang bila orang puji dia, dia balik kepada Allah, balik pujian tadi, orang tu mengenal Allah. Tetapi kalau orang tu dipuji dan dia kata memanglah saya lah, orang ni masih lagi belum mengenal Allah, walaupun kopiah putih atas kepala. Baik, inilah ta'rifan yang dinyatakan oleh Syekh Abdul Qadir Isa dalam kitab Haqaid At-Tasawuf, sebagaimana kesimpulan daripada maksud-maksud yang telah dita'rifkan oleh ulama tasawuf. Okey. Namun penulis turut mendatangkan beberapa definisi ikhlas mengikut kacamata peribadi yang terhasil dari pengalaman ahli sufi terhadap sifat yang paling utama dalam penerimaan para hamba. Ni ada satu sahabat nama dia Kamisah Kimi, kata apa? Pencen dah tapi tetap dapat makan serta ikuti kuliah Datuk UKE. Alhamdulillah, dah pencen dah tapi tetap lagi boleh makan. Orang tak pencen pun dapat makan. Ulat dalam batu pun Allah bagi makan. Baik, kemudian dia sebut kepada kita last sekali tu, cuba tengok tulisan yang di bawah sekali. Yang di bawah sekali dia kata apa? Sifat yang paling utama di dalam syarat penerimaan ibadah seseorang hamba
ialah ikhlas. Selagi tak ikhlas, selagi tu belum lagi diterima amalan kita ni. Syarat nak diterima amalan ikhlas. Nak sampai tahap tu, Allah, kadang-kadang kita buat kerja tu sebab orang puji. Masaklah sebab suami suka, masak lemak, cili api, asam pedas, ikan patin, duk puji. Tak puji, besok tak masak. Maknanya dia buat kerja tu kerana pujian. Dia nak dapat nama. Bila nama dia hilang daripada jawatan kuasa masjid, dia pun tak datang masjid. Sedangkan syarat utama untuk ibadat diterima ialah ikhlas. Satu ikhlas. Nombor 2, muttaba'ah. Apa syarat diterima amalan? Muttaba'ah. Buat macam mana Nabi buat. Ikut Nabi. Semayang, puasa, zakat, haji ke apa benda ke, buat macam Nabi buat. Ada tak Nabi semayang hanya pakai niat, kemudian tak payah semayang, pakai niat saja? Tak. Maknanya tu ajaran sesat. Ada tak Nabi Muhammad puasa sampai waktu isyak, lepas isyak baru buka puasa? Tak ada. Mana benda tu lain lah. Ada tak buat haji dimanjui, tak payah pergi Mekah? Tak. Nabi buat haji di Mekah. Itu nama dia apa? Muttaba'ah. Dalam agama kita ni, dia ada hukum apa? Wajib, lagi haram, lagi harus, lagi sunat, lagi makruh. 5 hukum ni tertentu atas setiap Muslim yang mukallaf di seluruh dunia. Ada berapa bilion orang Islam ni, dia tertumpu kepada 5 benda ni. Semua orang Islam, baik di India, baik Australia, baik tanah Melayu, baik duduk di Singapura, baik duduk di Arizona, kena semayang. Dia tak boleh kata kami wajib semayang, orang di India tak wajib semayang. Tak, semua wajib semayang. Orang Islam yang duduk di Korea, orang Islam yang duduk di Papua New Guinea, nak buat haji, semua wajib haji. Jadi ketentuan wajib tu ialah kepada semua orang. Kalau orang tu mari ke Malaysia, dia daripada Afrika, Nigeria, namanya Abdul Rahman Soloye nama dia. Bila dia datang ke Malaysia, dia kena sembahyang tak? Kena. Pasal dia Islam. Dia pula orang Melayu Islam, namanya Latifah, nikah dengan Abdul Rahman Soloye tadi. Bila Latifah ni melawat mertua dia di Afrika, dia kena sembahyang tak di Afrika? Pasal dia Islam. Islam ni valid dia satu dunia, sama ya. Sama ya. SOP dia, standard operation, semua sama je prosedur dia. Maka macam mana kalau kita kata awak wajib mengundi kami, kalau tak mengundi berdosa? Adakah wajib itu hanya di Malaysia? Bagaimana dengan orang yang di Australia yang tak ada benda tu? Dia tak mengundi sebab dia duduk di Australia. Berdosa tak di Australia tu? Adakah hanya berdosa di Malaysia? Ini soalan yang saya suka tanya. Faham tak maksud saya ni? Sebab ada orang kata engkau kena mengundi kami, wajib. Tak mengundi berdosa. Habis tu macam mana orang yang tak mengundi engkau yang duduk di luar negara? Macam semayang di Malaysia pun kena semayang, sama hukum dia dengan orang yang di Australia pun kena semayang tak? Sebab hukum dia sama ya. Tiba-tiba hukum mengundi hanya terpakai di Malaysia.
Macam mana orang hak tak mengundi kau? Dia kata tak apa, macam tempat lain. Islam ni dia overall, universal, keseluruhan. Kalau sebut wajib, semua wajib. Kalau sebut babi itu haram, semua haram. Sebab itu kena berhati-hati dalam pengeluaran perkataan wajib, haram dan sebagainya. Kena kaji balik. Islam ni dia melengkapi semua. Dia tak tertumpu satu tempat tu. Tempat ni wajib, tempat lain tak wajib. Macam mana? Tutup aurat di Malaysia wajib, kita orang di Amerika tak wajib. Siapa pula? Di Malaysia pun wajib, di Amerika pun wajib lah. Jadi berhati-hati dalam kita nak mengeluarkan satu-satu pendapat, kenyataan. Jangan sampai menjadikan orang keliru. Islam bukannya hanya duduk di Malaysia, atau Islam bukan duduk di Mekah saja. Islam berada di mana-mana dan hukum dia sama, standard. Zuhur di sana pun 4, zuhur di sini pun 4. Dia takkan berbeza. Sana panjang sikit, sini lain. Tak, sama. Sebab hari ni dan dulu-dulu berapa puluh tahun kita duduk dengar benda tu. Tak sokong kami berdosa. Pasal apa berdosa pula? Kami pun semayang juga. Hari kena lihat pengkajian. Jangan sampai kita mengeluarkan satu-satu kenyataan yang menjadikan seolah-olah Islam ni ada di sini, tempat lain tak Islam. Orang lain tak Islam, kau saja Islam. Tak boleh macam itu. Ya, kena penjelasan yang betul.